dia dipanah. Tubuh dia dipanah dengan anak panah. Kena batang tubuh dia. Mungkin kena dada sebelah kiri ke kanan, tapi kena anak panah dekat batang tubuhnya. Kena anak panah pertama, dia teruskan solat lagi. Kena lagi anak panah yang kedua, solat lagi. Kena anak panah ketiga, dia berhentikan solat. Lalu dia pergi kejutkan kawan dia yang sama bertugas tapi tidur. Kawan tu terkejut tengok 3 anak panah pada tubuh badan, darah bercucuk. Lalu yang bangun tu tanya, kenapa kamu tak kejutkan daripada awal lagi? Kamu nak jadi orang yang hebat. Kamu nak jadi wanita-wanita yang solehah. Nak jadi pendakwah, nak jadi apa pun. Kita ni sebut hebat bukan sebab pandangan manusia ya. Kita nak jadi hebat pada pandangan Allah. Itu tak salah. Kita ada cita-cita begitu. Subhanallah. Siapa nak memperbaiki dirinya, kehidupannya, baiki solat. Bermula dengan solat. Orang yang solat dengan tenang, dia juga seorang yang tenang di luar solat. Orang yang boleh fokus dalam solat, kalau tak faham maksud bacaan dalam solat, tak boleh fokus. Memang takkan fokus. Kita tengok cerita Hindustan. Dulu masa muda suka tak tengok cerita Hindustan? Suka kan? Tak yalah tak ngaku-ngaku je lah kan? Saya pun suka tengok. Dulu kan, belum zaman ada Astro semua, hari Jumaat ada cerita Hindustan kan? Seminggu sekali cerita Hindustan, nunggu. Lepas tu, kita kena baca subtitle tu, terjemahan tu. Kalau tak ada terjemahan, boleh faham tak cerita tu? Kalau tak ada terjemahan, kita longgok tengok. Lepas tu tiba heroin nangis, kita pun tak faham apa dia nangis ya? Apalah yang hero cakap sampai nangis wah. Jadi kita tak faham apa, boleh fokus tak? Tak boleh fokus. Lama tutup lah, dah tak ada terjemahan. Tapi bila ada terjemahan, kita lah beria nangis. Heroin biasa je nangis, kita beria nangis. Sebab kita faham jalan cerita. Tapi bila solat, kita tak faham apa yang kita cakap dengan Allah, apa yang kita borak dengan Allah, apa yang kita minta dengan Allah. Sebab tu tak rasa manis, tak rasa syok. Sebab itu kita tak boleh menangis dalam solat. Tak boleh menangis. Tak boleh nangis dalam solat. Allahu Akbar. Saya nak cerita satu kisah seorang sahabat Nabi. Ini cerita yang sahih. Tapi saya tak ingat nama dia. Dalam satu perjalanan, Nabi nak menuju perang ataupun Nabi masa tu dalam perang ataupun balik pada perang, saya lupa. Ada 2 orang sahabat Nabi. Seorang sahabat Nabi, ada 2 orang sahabat Nabi yang berkawal. Nabi duduk dalam khemah, berlindung dalam khemah, waktu tengah malam. Jadi 2 orang yang mengawal keselamatan Nabi. Jadi seorang ni cakap pada sahabat Nabi yang seorang ni kata, saya dulu yang jaga, awak tidur dulu. Faham? Bergilir kan? Mungkin yang ni jaga daripada pukul 10 malam sampai ni, nanti yang ni tidur dulu, bergilir lah. Lepas tu tibalah saat yang ni pun berdiri solat. Berdiri solat. Dia berjaga dalam keadaan dia solat. Seorang lagi tidur. Bila dia start solat, dia start baca Al-Quran, berdiri panjang, menikmati kemanisan solat, dia dipanah. Tubuh dia dipanah dengan anak panah. Kena batang tubuh dia. Mungkin kena dada sebelah kiri ke kanan, tapi kena anak panah dekat batang tubuhnya. Kena anak panah pertama, dia teruskan solat lagi. Kena lagi anak panah yang kedua, solat lagi. Kena anak panah ketiga, dia berhentikan solat. Lalu dia pergi kejutkan kawan dia yang sama bertugas tapi tidur. Kawan tu terkejut tengok 3 anak panah pada tubuh badan, darah bercucuk. Lalu yang bangun tu tanya, kenapa kamu tak kejutkan daripada awal lagi? Maksudnya, kenapa tak maksudnya patutnya kena bersegeralah kejut, perlu cari pertolongan sebab maksudnya ada musuh sedang nak menyerang Nabi. Lalu apa jawapan dia? Aku sangat sayang untuk menghentikan solat. Sakit ke tak? Mesti sakit. Tubuh badannya sama dengan kita, ada dia sakit. Tapi kerana nikmat dan manis tenggelam dalam keseronokan manisnya solat, sakit yang teramat menembusi badan itu tidak terasa. Dan dia kata, aku berhenti kerana aku bimbang, aku tumbang, aku tak sedar, lalu Nabi akan diserang. Maksud dia berhenti bukan sebab dia tak mampu nahan sakit. Cuma dia bimbang darah dah habis mengalir nanti
Takut dia mati ataupun dia tumbang. Kerana itu je dia berhentikan solat. Bukan kerana tak tahan. Allahu Akbar. Kita semut seekor je pun. Bukan teruk-teruk lah. Dan masalah kita, masa borak boleh berdiri 1 jam. Masa ngompat lagi lah sehat. Cakap pasal jiran, kebetulan jumpa jiran. Lepas tu cakap sikit. Oi, 1/2 jam. Duduklah. Tak apa. Okey, tak ada masalah. Semayang imam baca panjang sikit, dah beber dalam hati. Tak tahu kau ada orang tua kat belakang ni. Panjang pula dibaca. Tak tahu kau pasal hadis Nabi. Tak reti kau imam ni. Oi, kalau pergi shopping, 1 jam tak terasa. Tapi perasan tak, semayang, imam baca panjang sikit, dah mula dah rasa resah gelisah. Sebab apa? Kita tak rasa manis, seronok solat. Nak tahu hati kita mencintai solat atau tidak, kita boleh tahu apabila solat itu panjang, kita boleh tak tenang-tenang sahaja, nikmati dan rasa kemanisan. Kalau kita tak boleh rasa kemanisan solat, kita belum betul-betul solat. Allahu Akbar.